Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kenapa kita berada di sini pada hari ini? Yang masing-masing boleh menjawab bahawa kita berada di sini adalah untuk mendengar ucap pertama kerajaan negeri yang menentukan apakah hala tuju, bagaimanakah caranya kita nak bergerak ke hadapan. Sebenarnya majlis pada hari ini bukan mengenai menteri besar ataupun ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. It's never been about the menteri besar, tetapi adalah mengenai kita semua, daripada menteri besar, seluruh jentera pentadbiran kerajaan, tuan-tuan, para hadirin, sehingga ke ahli majlis dan J3K di bawah. Kerana kita semualah yang akan menggerakkan negeri kita dan membawa negeri kita ke era yang seterusnya. Tugas dan tanggungjawab bukan tugas seorang atau sekumpulan di atas sahaja, tetapi ada tugas semua di antara kita yang dibuat dalam tempoh 5 tahun pentadbiran kerajaan baru, insya-Allah. Ini adalah perkara asas yang perlu kita fahami dalam kita merangka strategi dan dasar apa yang ingin dibawa sepanjang tempoh 5 tahun. Kita nak cerita daripada A sampai Z pada hari ini tentulah tidak mampu kerana kekangan masa dan memerlukan penelitian setiap satu persatu. Apa yang ingin kita sampaikan, objektif yang kita harapkan setiap di antara kita mampu terima pada hari ini ialah memahami kerangka kasar, framework apa yang ingin dibuat oleh kerajaan. Pendekatan yang perlu difahami oleh tuan-tuan sekalian, yang tuan-tuan tengok apa yang dibuat oleh kerajaan sepanjang tempoh 2 bulan yang pertama ini. Yang pertama, seumpama kita masuk sebuah rumah yang baru, yang kita lihat daripada luar semuanya dalam keadaan yang sempurna, cantik, colornya cantik, strukturnya nampak kukuh. Tetapi apabila kita masuk ke rumah berkenaan, rupa-rupanya ada perkara yang tidak dapat tergambar dalam fikiran kita. Kita melihat di dalam itu ada anai-anainya, lantai yang tidak kukuh, struktur yang tiang serinya yang mungkin menunggu masa, atap yang bocor. Duduk luar rumah tak nampak atap bocor, kita duduk dalam baru nampak ada kebocoran atap berlaku. Sebab itulah tuan-tuan lihat kenapa dalam 2 bulan yang pertama ini kita tidak memberikan dan menyampai inisiatif-inisiatif baru. Kerana tempoh 2 bulan yang pertama ialah kita mengenal pasti segala macam kelemahan dan kekurangan yang ada, tanpa perlu saya ataupun sesiapa di kalangan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri berdiri untuk menyatakan, oh ini silap, ini silap, tanpa perlu menyebut. Kita semua sedar dan semua tahu akibat bukan sekadar faktor perubahan politik, tetapi tuan-tuan tahulah apa yang berlaku dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun ini. Berlaku pertukaran demi pertukaran di peringkat kepimpinan kerajaan negeri. Apa yang kebiasaannya berlaku ialah apabila menteri bertukar, maka ada polisi baru. Naik menteri baru, ditukar, di-cancelkan polisi yang lepas. Umpama yang berlaku kepada anak-anak kita di Kementerian Pendidikan. Ini sebagai satu contoh. Naik menteri baru, ada dasar baru, peperiksaan baru berubah, maka anak kita terpaksa dijadikan bahan eksperimen. Naik menteri baru, bertukar lagi. Inilah yang berlaku kalau kita panjangkan tempoh 20 tahun
keadaan 15 tahun di negeri Terengganu. Naik seorang yang lain, didera pelaksanaan yang lepas, dia naik seorang yang lain, didera lagi. Maka timbullah persoalan yang akhirnya ialah sampai bila kita akan berada dalam keadaan yang demikian. Sampai bila kita boleh bergerak ke hadapan oleh kerana kekangan apa yang berlaku ini. Sebab itulah tempoh 2 bulan yang pertama ialah kita mengenal pasti segala aspek kelemahan dan kekurangan, cuba mencari jalan bagaimana kita nak improve, menambah baik masalah ini. Seterusnya barulah kita boleh merangka pelan ke arah pelaksanaan manifesto yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk SUK tadi. Dan 6 bulan seterusnya ialah melaksanakan PITAS yang akan saya jelaskan sebentar saja lagi. Dan hari ini kita bermula dengan penjelasan mengenai PITAS kepada semua secara berperingkat-peringkat. Tak mampu untuk kita menjelaskan PITAS ini dalam satu tempoh sahaja, tapi memerlukan tempoh yang panjang, terutama apabila menyentuh strategi, kaedah pelaksanaan, siapa yang terlibat, bagaimana nak buat, bila nak bermula. Maka sepanjang tempoh daripada hari ini sampai 5 tahun akan datang ini, kita akan bertemu dengan aspek-aspek yang perlu setiap agensi dan setiap individu untuk mengambil maklumat. Para hadirin yang saya hormati sekalian, Pelan Induk Terengganu Sejahtera itu adalah nama panjangnya PITAS 2030 dengan tag Maju, Berkat dan Sejahtera. Dan tuan-tuan tengok di sini ada logo dia, Terengganu Berkat dan Sejahtera, di mana logo ini memberi gambaran hitam dan putih warna negeri Terengganu, hijau warna universal untuk Islam. Bangunan yang tuan-tuan lihat adalah lambang kemajuan duniawi. Masjid adalah lambang pembangunan modal insan. Kalau tak nampak masjid? Ada nampak masjid tu. Pokok menunjukkan negeri Terengganu sebagai negeri pesisir pantai. Tak banyak negeri di Malaysia ini yang mempunyai pantai yang panjang berbanding negeri Terengganu. Keunikan tersendiri. Inilah, dan corak-corak itu memberi gambaran budaya yang ada di negeri Terengganu, iaitu batik melambangkan seni warisan negeri Terengganu. Betapa kita menghargai kewujudan pelbagai sektor yang ada di negeri Terengganu. Bulan dan bintang melambangkan bendera negeri Terengganu. Bentuk logo yang bulat sebenarnya yang tuan-tuan lihat itu adalah melambangkan, membawa maksud permuafakatan, persefahaman, kerjasama di antara kita dalam menggerakkan agenda Terengganu Maju, Berkat dan Sejahtera. Apa itu PITAS? PITAS ini kalau orang bahasa orang besuk, dia ada maksud lain pula, pitah. Orang di mungkin tempat lain ada maksud lain pula. PITAS adalah Pelan Induk Terengganu Sejahtera secara kasar, dan secara khususnya PITAS adalah mempunyai beberapa komponen. Ada 3 dasar dalam PITAS, 7 prinsip, 9 strategi, 5 bidang utama, 10 program induk, 6 sasaran, 3 teras pelaksanaan. Maka tentunya nak melaksanakan semua perkara ini tidak cukup sebenarnya dengan 5 tahun. Sebab itulah targetnya adalah 2030. Tempoh yang realistik untuk dibuat. Untuk kita sebutkan semua perkara pada hari ini tak mungkin. Kerana tuan-tuan akan dengar banyak perkara, akhirnya balik pulang tak tahu apa ke benda. Sebab pada hari ini kita hanya akan melihat mengenai perkara-perkara asas untuk memberi kefahaman bagi tuan-tuan balik ke agensi masing-masing, ke daerah masing-masing, dan mula berfikir
ke arah melaksanakan apa jua agenda di peringkat masing-masing berdasarkan kepada dasar dan prinsip yang kita rangkakan. Seterusnya, falsafah pitas, iaitu berasaskan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Semua kita duk baca semua ayat ni. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kita sangat bernasib baik kerana semua di antara kita ini, hampir semua, dan negeri Terengganu adalah negeri yang paling ramai penduduk Muslim. Tanpa kita menafikan kewujudan masyarakat bukan Melayu, bukan Islam di negeri Terengganu. Sebab itulah kita ingin membina sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kata membina sebuah masyarakat Islam kerana kita memahami inilah realiti yang ada di negeri Terengganu. Kita perlu hidup dan wujud bersama dengan masyarakat di negeri Terengganu. Tuan-tuan duk melihat dan mendengar kita selalu sebut maju, berkat dan sejahtera. Bagaimana kita, apa yang nak kita capai ini pergi kepada suatu pengarahan tujuan, iaitu kita ingin mencapai maju, berkat dan sejahtera. Maju bagi orang-orang di Skandinavian, Eropah, benua Amerika, memberi maksud yang berbeza. Maju di negeri Jepun berbeza maksudnya. Berkat, apatah lagi berkat. Tidak ada istilah berkat dalam dunia moden, dalam politik moden, dalam pentadbiran moden. Tidak ada gambaran keberkatan, kerana tidak ada di sana kebergantungan dan penyerahan diri bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan negeri dan semua agensi adalah menuju kepada suatu amanah yang akhirnya akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara barat maju, tetapi kemajuan mereka dalam konteks keduniaan semata-mata tanpa unsur elemen keberkatan. Dan akhirnya adalah sejahtera. Apa itu sejahtera? Sejahtera semua pihak. Sejahtera rakyat kita, sejahtera pentadbiran kerajaan, sejahtera agensi-agensi yang ada, sejahtera penduduk, sejahtera masyarakat. Dan inilah yang ingin kita capai. Mungkin ada orang kata, memang semua orang nak maju, berkat dan sejahtera. Betul. Dan kita tidak menghalang mana-mana orang pun untuk mempunyai capaian dan matlamat yang sama. Tetapi akhirnya yang akan membuat dan melaksanakan dan mencapainya ialah bukan saya, bukan Datuk SUK, bukan ahli majlis mesyuarat kerajaan, tetapi kita semua. Kecualilah kita ingin berada di kelompok lama di negeri Terengganu ini dengan politik cara lama yang ada kesan dan akibatnya. Apa dia? Pertama, kita sudah berpolitik bertukar kerajaan acap kali di negeri Terengganu dan negeri-negeri lain. Selepas itu, maka timbullah permusuhan. Orang ini tak puas hati, orang ini tak puas hati. Satu pihak mendera satu pihak yang lain, satu pihak lagi mendera satu pihak yang lain. Orang ini bunuh orang ini bunuh orang ini, quote and quote. But does it solve the problem? Does it solve the problem, the real problem, the core problem of our people? Rakyat akan fed up. Lama-lama dia kata orang politik ini tak ada kerja lain. Bergaduh. Bertukar kerajaan, makin huru-hara keadaan. Tetapi masalah kami, masalah rakyat yang tak cukup itu, tak cukup ini, tak selesai. Akhirnya apa yang kita dapat? Permusuhan, pergaduhan, tak buat kerja kerana tidak puas hati masalah politik. Kerana orang lain naik, kita tak naik, maka kita ingin mendera orang itu, mengambil tindakan pada orang itu. Akhirnya kita hanya akan puas hati sendiri, tetapi tidak ada kepuasan yang sebenar. We may satisfied, but there will be no satisfaction dengan apa yang kita buat.
Satu perkara yang besar sebenarnya, kita nak ubah paradigm, cara pemikiran masyarakat kita di bawah yang sudah puluhan tahun tegang, tidak ramah di kalangan masyarakat. Kitalah yang berada di atas ini, kepimpinan yang menyediakan direction, hala tuju dan pengarahan, contoh yang perlu dilihat oleh rakyat di bawah. Barulah kita boleh melahirkan rakyat yang sejahtera yang kita impikan. Sebab itulah dalam masalah ini kita tidak mahu, ini nak faham framework dulu, kita tidak mahu kita hanya melaksanakan program besar-besar tetapi akhirnya tidak mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Apa rakyat dapat? Ada dapat kepentingan, keuntungan, tetapi tidak sebegitu banyak. Saya tak ingin poin-poin satu-satu projek yang dilakukan dia lepas. Ini sebagai pengajaran untuk kita. Tetapi bayangkan tuan-tuan, berapa lama sudah negeri Terengganu memperolehi royalti petroleum? 1975, tahun 75 sampai sekarang. Sangat bertuah kita berbanding dengan negeri-negeri lain. Alhamdulillah kita mampu untuk menyediakan infrastruktur yang terbaik, yang baik, dan projek-projek yang bagus. Tetapi kenapakah sepanjang tempoh ini kita masih lagi tidak mampu untuk mengeluarkan senarai rakyat negeri Terengganu yang masih berada di paras yang tidak sepatutnya berbanding dengan duit yang kita ada, royalti yang kita ada, terimaan yang kita ada. Sebab itulah penumpuan pada kali ini ialah dalam pertibaan kerajaan ini kita ingin menyelesaikan semua perkara yang tertangguh yang dilakukan oleh pentadbiran yang lepas. Fokus itu. Dan yang kedua ialah kita ingin memastikan projek ini dilaksanakan dengan cara memberi keuntungan kepada rakyat di sekitar. There must be some added value to them, some political, some economical advantage untuk rakyat di bawah. Dan akhirnya ialah supaya projek-projek yang besar ini memberikan keuntungan kepada kerajaan negeri dari segi keuangan. Saya tak perlu sebut secara detail apa projek-projek itu, tuan-tuan semua tahu. Senarainya banyak, daripada taman ilmu, daripada projek zoo, daripada Strawberry Park, daripada macam-macam lah projek di Kenyir. Projek itu sudah ada. What alternative do we have? Kita tutup semua. Apa perakhirannya? Satu pihak puas hati, tetapi kita telah membelanjakan dengan begitu dana yang begitu besar untuk mendirikan projek-projek yang demikian. Kita perlu siapkan dengan beberapa modifikasi supaya perancangan asal yang dulu mungkin banyak, terpaksa kita kecilkan skop supaya kita dapat siapkan. Kalau tidak apa? Kalau tidak kita tak siapkan, masa akan datang berlaku perubahan kerajaan atau perubahan kepimpinan kerajaan negeri, menteri besar yang berbeza, dia buat polisi baru pula. Maka perkara itu akan bertimbun, masalah tidak selesai sampai bila-bila. Kita akan selesaikan dengan beberapa modifikasi, taman ilmu umpamanya. Dan komponen yang memberi keuntungan dan kebaikan kepada rakyat mestilah dimasukkan, terutama di kawasan sekitar. Rakyat melihat projek-projek ini umpamanya zoo. Apa kami boleh dapat di kawasan sekitar itu? Alhamdulillah, saya difahamkan dalam taklimat sebelum ini ada perancangan untuk menjadikan penduduk di kawasan sekitar zoo itu sebagai supplier dalam makanan untuk haiwan dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain. Ini sebagai satu contoh, dan lain-lain tempat juga boleh dilakukan perkara yang demikian. Maju ini apa yang saya dah jelaskan tadi. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang menyelesaikan masalah rakyat. Pembangunan modal insan berteraskan kepada prinsip Islam yang melahirkan masyarakat yang intelek dan berdaya saing.
kelestarian pembangunan ekonomi masyarakat dan alam sekitar berasaskan prinsip Islam. Kelestarian ini daripada asalnya bahasa Inggeris, sustainable. Berkat prinsip Islam dijadikan asas dalam pentadbiran yang bebas riba, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, penghayatan takwa menjadi asas terpenting dalam pembangunan, dalam pentadbiran dan pembangunan masyarakat. Sejahtera, sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi. Oleh kerana itu, prinsip PITAS ini adalah akan menjadi panduan di semua peringkat, sama ada di peringkat PBT, peringkat agensi, GLC, dalam merangka plan masing-masing dan program yang dirancang di semua peringkat. Prinsip ini merangkumi penekanan kepada prinsip Islam, pembahagian keekonomian negeri dan konsep pembangunan negeri. Prinsip pertama, pematuhan kepada prinsip Islam. Setiap pembangunan, sama ada dasar, polisi, strategi dan aktiviti, mesti dirujuk kepada mereka yang pakar dan mahir dalam bidang masing-masing. Saya nak sebut contoh yang selalu kita biasa, kita nak laburkan saham kerajaan negeri. Alhamdulillah, kita telah amalkan sekarang ini. Kita rujuk kepada panel syariah. Kita ada panel syariah yang menentukan boleh atau tidak. Ini contoh yang paling mudah. Dan perkara-perkara lain, portfolio belia, sukan, tentulah ada aspek-aspek di situ, mana yang boleh, mana tak boleh. Siapa yang menentukan? Inilah yang kita katakan, kita merujuk kepada mereka yang berkemahiran dalam bidang ini, dan barulah kita tahu sesuatu agenda yang nak dibuat itu mengikut prinsip Islam berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas atau tidak. Semua perkara yang ingin kita laksanakan, termasuklah projek-projek yang ingin dilaksanakan. Prinsip kedua yang ingin kita tekankan ialah insan berkualiti aset terpenting negeri. Insan berkualiti ini tak semestinya mereka yang cerdik pandai. Kebiasaannya mudah untuk kita kata, oh, kita tanya mereka yang berkepakaran. Pakar itu, pakar ini, pakar bank, pakar itu dan semuanya, maka kita panggil mereka dan dapatkan mereka partisipasi mereka untuk menjalankan satu-satu projek. Tak semestinya. Kerana apa? Saya buat satu contoh. Kita pergi ke jeti di Marang umpamanya, nak buat satu dek untuk penyelenggaraan orang kampung, dia nak tarik bot untuk baiki. Kita ada standard, kita boleh rujuk kepada manual, ada standard JKR, ada standard JPS, ada Jabatan Perikanan, ada standard masing-masing bagaimana nak buat. Tapi tanpa kita merujuk kepada pengguna, maka tentunya akan ada masalah. Pengguna itu adalah aset kita sebenarnya, yang perlu kita raih dan kita bincang dengan mereka. The stakeholders, we have to approach and talk to them and get their view, get their feedbacks, get their opinion, how it should be, bagaimana sepatutnya ia berlaku. Tanya mereka. Oh, mereka kata tak boleh, bot kami kecil, kena size ini, jeti itu kena size ini, kena buat macam tu, kau macam ni. Talk to them and get their opinion. Contoh, kita pergi ke Steel Wetland. Tuan-tuan akan bertemu dengan satu individu, nama dia Ayahku. Saya tak pasti nama penuh dia. Kumak Ayahku. Orang kampung. Saya pergi, dia bercerita tentang wetland ni, termasuk spesies-spesies yang ada di wetland. Pokoknya, organismnya yang ada, dia boleh sebut dalam scientific name, nama scientific. Kita tak boleh. Dan cara dia bercerita itu kita boleh tengok bagaimana passionate
ayahku ini. Ini sebagai satu contoh. Bila kita cek, ayahku ni universiti mana? Harvard ke, Oxford ke? Dia tak pergi universiti. He is just an ordinary individual, orang kampung, tetapi very passionate. Dan mereka adalah aset kita. Bukan semata-mata orang cerdik pandai saja menjadi aset kita, tapi semua orang sebenarnya adalah aset yang perlu kita guna di negeri Terengganu. Dalam apa jua projek, agenda yang ingin dibuat di semua PBT, talk to them, approach them and get their opinion. Prinsip ketiga, kekayaan dan hasil tempatan adalah untuk rakyat. Alhamdulillah, kita sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, kita negeri yang kaya berbanding dengan negeri lain. Masa saya bertemu dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir 2 minggu selepas dilantik sebagai Menteri Besar, Tun menjelaskan bahawa ada 4 negeri di Malaysia ini akan menerima royalti petroleum direct ke akaun kerajaan negeri. Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Saya cek dengan kawan-kawan di Kelantan, berapa jangkaan negeri Kelantan akan terima royalti. Ialah bergantung pada harga minyak. Tetapi penerimaan possible-nya ialah dalam jangkauan 400 hingga 450 juta setahun. Berapa kerajaan negeri terima? Dengan harga $50 setong, kita akan menerima setahun sebanyak 1.2 bilion royalti sahaja. Dengan harga $70 setong, kita akan menerima sebanyak 1.6 bilion. Hari ini berapa harga? Today, hari ini harganya $78 setong. Boleh bayangkan penerimaan dana wang royalti yang akan kita terima. Kekayaan ini untuk siapa? Untuk kita, seluruh rakyat negeri Terengganu. Bukan untuk ketua kerajaan, bukan untuk kerajaan sahaja, tetapi untuk seluruh rakyat. Yang perlu kita rangkakan supaya hasilnya sampai kepada mereka. Tetapi bukan dalam bentuk memberi ikan kepada mereka, tetapi memberi batang kail, fishing rod to them. Agensi nak buat apa-apa, fikir ke arah itu. Memberi, empower them, engage and empower them. Beri keperluan mereka, beri mesin jahit contohnya, beri mesin itu, mesin ini. Bukan memberi sebulan bagi 200, sebulan bagi 200. At the end of the day, habis. Ini yang perlu kita tanamkan dalam semua agensi dan syarikat-syarikat dan pembuat dasar di peringkat kerajaan negeri Terengganu. Prinsip keempat, pembangunan sosial dan ekonomi adalah tanggungjawab kerajaan negeri dan rakyat, di mana meletakkan setiap rancangan negeri hendaklah melalui penglibatan dengan rakyat dan memastikan rakyat atau komuniti bekerjasama dengan kerajaan dalam merangka plan yang ingin kita buat. Kenapa perlu kita engage rakyat? Ada bermacam kategori projek yang kerajaan nak buat untuk rakyat. Ada yang perlu kerajaan buat tanpa tanya rakyat, kerana kepentingan dan misi jangka masa pendek dan jangka masa panjang daripada kerajaan. Tetapi ada juga yang memerlukan kita berbincang dengan mereka sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya buat satu contoh bagaimana kita perlu melihat perkara ini. Dalam satu kunjungan saya ke satu daerah, ada beberapa daerah saya pergi dan bertemu, mendapat penjelasan, penerangan tentang projek-projek pembangunan dan masalah-masalah yang ada di setiap daerah. Ada satu daerah ini, dia berperancangan nak buat satu jejantas kepada penduduk di satu pekan. Kosnya saya tak ingat, dalam 200, 250 ribu, 300 ribu kos. There's nothing wrong dalam keadaan biasa untuk buat jejantas. Rakyat boleh
berjalan kaki untuk melintas satu kawasan itu. Ada satu pandangan lain pada masa itu menyebut buat tapi tak ada orang guna. Guna atau tidak? Satu pihak kata guna, satu pihak kata tak guna. Kita boleh berbahas pada hari itu sampai petang, but it doesn't solve the problem. It doesn't satisfy our needs untuk kita tahu rakyat guna atau tidak. So apa perlu kita buat? Saya sebut kepada mereka pada hari itu, why not cari beberapa orang pelajar-pelajar universiti yang boleh kita hubungi, rangkakan soalan-soalan survey yang ringkas 5 atau 10 soalan dengan ada profilingnya, wanita, perempuan, wanita, lelaki, umur, latar belakang. Saya ringkas profil dan buat survey berada di situ, di tepi jalan yang kita rangka nak buat jenjang tu. Tanya, kalau ada jenjang nak guna atau tidak? As simple as that. Kalau tak nak guna, pasal apa tak nak guna? Tanya, duduk 2 hari kita akan dapat sekurang-kurangnya paling minimal 50 responden. Daripada situ kita akan tahu, oh rupanya kalau kita buat jenjang di situ ada orang guna, tetapi budak-budak umur 15 tahun ke bawah. Contoh, kalau kita buat orang perempuan lebih guna daripada orang lelaki. Orang lelaki dia nak kerabat apa tu? Divider. Maka maklumat itu kita perlu tengok dan akhirnya buat keputusan. Kalau kita buat memberi keuntungan atau tidak. Oh, kanak-kanak saja akan guna. Akan guna kanak-kanak ni. Maka perlu kita buat. Kerana apa? Kerana melibatkan masalah keselamatan. Tapi apabila kita buat kajian, tiba-tiba kita rasa macam maklumatnya 10% saja orang nak guna, maka boleh kita tangguh dulu di atas kepentingan tadi. Inilah yang kita katakan we try to solve the problem specifically untuk mendapat maklumat yang lebih. Dan bukan projek ini saja, macam-macam perkara lain yang melibatkan rakyat. Ini yang kita katakan kita melibatkan partisipasi rakyat dalam apa jua projek pembangunan sosial dan ekonomi yang menjadi tanggungjawab kerajaan negeri. Tetapi rakyat juga perlu dilibatkan. Sebab itulah satu perkara yang saya ingin bawa kepada tuan-tuan untuk dibuat di peringkat masing-masing, dan saya dah minta kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya dalam tempoh akan datang ini balik ke kawasan masing-masing, panggil, invite semua stakeholder yang ada di tempat masing-masing, JKK, ahli majlis, kepimpinan persatuan NGO yang ada. Kalau nelayan lah, kalau pemandu taksi di tempat masing-masing itu, kereta sewa lah, kalau pelancongan lah yang ada. Rakyat ini panggil mereka berduduk di satu tempat, kita buat sesi town hall, bercakap dengan mereka, tanya apa masalah, apa yang mereka nak. Yang bertanya, yang mengukakan persoalan ini ialah biar wakil rakyat sendiri, bukan pengurusi majlis. Dia ada tanya betul-betul dan dapatkan maklumat. Itu cara town hall yang dibuat di bandar-bandar kecil di Amerika dan di United Kingdom. Walaupun dibuat oleh orang putih, benda yang baik, kita boleh teruskan supaya hati kita bersama dengan rakyat di bawah mendapat feedback secara terus. Ini yang membezakan kita dengan yang lepas-lepas mungkin. Nak buat projek kerana nak buat projek. Kita tak nak dah kita buat projek tu kerana semata-mata buat projek di atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi biarlah ianya ada kepentingan kepada rakyat. Kelima, kelestarian Islam sustainable. Alam sekitar, masyarakat dan ekonomi, di mana konsep pembangunan ekonomi masyarakat dan alam sekitar yang ingin kita tekankan adalah mestilah selari dengan sustainable, bukan sekadar sustainable alam sekitar, masyarakat dan ekonomi, tetapi ada faktor Islam di situ. Secara konvensional yang kita boleh faham, sustainable konvensional yang biasa dicakap di luar ialah melibatkan sosial, ekonomi dan alam sekitar.
Tetapi kita nak perkenalkan di negeri Terengganu, sebagaimana mungkin di tempat-tempat lain pun ada yang sudah perkenalkan, kita masukkan faktor Islam di situ supaya ianya lebih holistik dan ada penyelesaian yang menyeluruh. Prinsip keenam, kerajaan negeri sebagai pemandu, pemudah cara dan pemantau kepada swasta dan rakyat dalam menjayakan pelan pembangunan negeri. Rancangan negeri mestilah berbeza dengan membezakan peranan kerajaan, swasta dan rakyat. Kerajaan negeri sebagai director, pemudah cara dan pemantau kepada swasta dan bukannya bersaing dengan rakyat dalam projek yang dilaksanakan. Rakyat tak mampu untuk bersaing dengan kerajaan. Contohnya, kalau kerajaan negeri juga berniaga seperti rakyat, siapa yang akan maju ke depan? Kerajaan negeri lah, unlimited budget berbanding dengan rakyat. Maka kerajaan negeri perlu membantu rakyat untuk mengangkat martabat rakyat supaya lebih baik. Contoh, kerajaan negeri tidak akan terlibat dalam industri batik. Tiba-tiba kita pula pergi buka kilang batik atas nama kerajaan negeri. Ada syarikat, anak syarikat kerajaan negeri buka batik. Tak ada lagi sekarang ni. Itu sebagai contoh yang jelas. Kita boleh order mesin daripada China, daripada mana untuk batik yang cetak ni, dan boleh beli orang tu, beli orang ni untuk bekerja. Tapi kita akan bertembung dengan rakyat. Apa yang boleh kita buat ialah menyediakan kemudahan kepada industri tempatan rakyat untuk move forward, menyediakan plan kerangka, dan ada agensi-agensi yang akan terlibat dalam perkara ini. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, dah kalau begitu kita punya nasi dagang lagu mana? Di bawah TI Kitchen, anak syarikat kerajaan negeri. Nasi dagang TI Kitchen tidak diniagakan di tepi jalan di Bandar Kuala Terengganu. Peranan nasi dagang ini adalah mengangkat negeri di pasaran luar. Di London dah ada dijual dan di tempat-tempat lain. Nak mengharapkan potleh yang berada di kampung ataupun Mak Jah yang jual nasi dagang sedap, untuk dia pergi jual di London, jual di Europe, jual di Pulau Pinang, kita mendera dia. Local market pun tak cukup. Jadi kerajaan negeri berperanan. Itu contoh, dan ada lagi industri-industri lain yang boleh masing-masing fikirkan supaya kita memberdayakan, we empower our people. Contoh yang pernah saya sebut kepada YPK sebelum ini, kita menyediakan kemahiran-kemahiran kepada ibu tunggal. Ada sengih dah sebut ibu tunggal, ada sengih lalu dah. 32,000 ibu tunggal di negeri Terengganu. Kita ajar mereka kemahiran tertentu. Lepas itu apa yang kita buat lagi? Polisi yang dibuat oleh masing-masing agensi yang berkaitan tidak boleh terhenti di situ saja. Kena berlaku penerusan. Menyediakan kemudahan tempat untuk mereka, menyediakan mesin sebagai satu contohnya, supaya mereka boleh bekerja tanpa mereka perlu membuka sebuah syarikat. Contoh, kita ambil seorang ibu tunggal. Kita mahirkan dia dengan belajar menjahit. Boleh buat fashion, boleh design baju, boleh menjahit, boleh klaim tepi, boleh jahit baju kurung, boleh jahit baju batik. Lepas tu apa perlu kita buat? Kita tinggalkan dia. Itu adalah cara lama kita berfikir. Cara baru ialah kita empower dia. Kerajaan negeri facilitate dia. Kalau kita beri satu tempat untuk berniaga, contoh, itu salah satu cara. Kita boleh cari satu tempat, dia duduk situ, dia berniaga. At the end of the day, dia kena bayar sewa, kena bayar elektrik, kena bayar air dan sebagainya, bayar aircon kalau panas. Baru nak berniaga, mana ada modal. Itu kalau peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama, contoh yang boleh kita buat. Tuan-tuan boleh fikirlah, boleh fikir. Tapi antaranya ialah mereka bekerja di rumah. Menjahit di rumah,
dan mereka memegang kontrak kepada syarikat-syarikat atau tailor, tukang-tukang jahit yang ada. Tengok apa yang dibuat oleh kerajaan Thailand. Kalau tuan pergi ke Krabi, pergi ke Koh Samui, pergi ke Hat Yai, tuan-tuan boleh sampai pada pagi ni terus pergi kedai jahit, dia ukur baju kita, pagi besok boleh bawa balik terus. Kita pergi ke kedai itu, tak ada pun tukang jahit di situ. Kita tanya dia, jahit kat mana? Dia bila sudah dapat ukuran, dia terus bawa ukuran pergi ke rumah tempat orang tu duduk. Duduk di rumah ya, jahit di rumah. Ada 50 orang di rumah masing-masing. Dia pergi hantar rumah hari ni, kita rumah hari ni. Jadi memberi kerja kepada mereka. Akhirnya Krabi dikenali tempat pergi buat baju siap masa sehari. Di Malaysia tak ada lagi tempat gitu kan. Yang dikenali orang nak buat baju dalam masa sehari, 2 hari, dia pergi. Terengganu boleh menjadi satu tempat. Orang luar, orang daripada mana-mana luar negeri dan orang daripada negeri Malaysia sendiri datang ke Terengganu selain daripada menikmati keindahan dan sebagainya. Ada dalam kepala dia, oh kalau nak buat baju siap sehari, datang ke Terengganu. And it helps our entrepreneur, local entrepreneur, orang-orang kampung yang ingin bekerja. Itu sebagai salah satu contoh. Tak mungkin saya nak cerita banyak contoh di sini dalam waktu yang terhad. Tapi apa yang boleh kita buat untuk empower rakyat kita sendiri. Prinsip ketujuh, pengasingan fungsi antara badan politik dan kuasa ekonomi. Badan politik, kita tak dapat tidak untuk menyebut politik. Parti politik yang menerujui sesebuah kerajaan. Kerana mereka naik melalui parti politik pilihan raya. Mereka adalah menentukan hala tuju negeri, perancang program-program dan agenda-agenda serta pemantau agenda yang ingin mereka buat. Itu kita tak nafikan, naiklah siapa sekalipun. Kerajaan daripada parti mana sekalipun, itu adalah peranan mereka. Apa yang penting ialah dalam membuat keputusan yang melibatkan faktor ekonomi, nak masuk atau tidak sesuatu perniagaan di peringkat GLC, nak beri tender atau tidak kepada satu-satu syarikat. Kita tidak mahu lagi faktor politik menjadi constraint utama. Oh, tak boleh nak beri harga yang murah itu kerana bukan kerana parti politik yang tertentu, ataupun kerana tak boleh syarikat GSC tak boleh nak beli, nak take over satu syarikat lain atau tak merge. Kerana apa? Kerana faktor politik, kerana keputusan politik. Kita tidak mahu keputusan orang politik menyebabkan ekonomi terganggu. Projek-projek jadi mahal kerana campur tangan orang politik. Kita tidak mahu berlaku lagi di negeri Terengganu. Kerana kesannya ialah kepada rakyat negeri Terengganu. Orang politik mungkin puas hati. Ini kita bercakap dari hati ke hati, benda yang sedang dan telah berlaku. Political decision become a very important factor in determining economic factor. That was in the past. Apa yang kena buat sekarang ini ialah supaya kita bercakap ekonomi, profesionalisme haruslah dipertimbangkan. Teras pelaksanaan PITAS 2030. Teras yang pertama ialah budaya politik matang dan sejahtera. Teras pelaksanaan kedua adalah kerajaan teknokrat. Teras pelaksanaan ketiga adalah kerajaan digital. Politik matang dan sejahtera. What does it mean? Ada orang kata politik matang sejahtera ni kita tidak tegas di mana perlu. Kita semua senyum belaka, orang buat salah pun kita senyum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kita approach kita dalam apa jua urusan kerja masing-masing di peringkat kerajaan, di peringkat agensi, di peringkat PBT,
di peringkat ahli majlis, kita mengurangkan ketegangan di bawah akibat daripada perbezaan politik. Saya sebut di awal tadi, boleh saja dalam keadaan biasa yang seperti ini lepas, kita naik jadi kerajaan, kita hukum satu pihak, kita hukum rakyat satu pihak. Lepas tu 5 tahun akan datang, contohnya lah, satu pihak B pula menang, dia pun naik, dia pun hukum pihak yang satu lagi. Where does it end? Cycle itu akan berterusan sampai bila-bila. Dan inilah yang kita nak tekankan dalam budaya politik matang dan sejahtera. Rakyat yang memerlukan apa jua perkhidmatan, apa jua bantuan, tidak harus dinafikan, walau apa jua pendirian dan pegangan politik masing-masing. Kerana kita dalam negara yang merdeka, masing-masing ada, boleh jadi ahli politik mana-mana, selagi mana sebuah parti politik itu berdaftar. Saya tidak boleh menghalang tuan-tuan untuk menjadi ahli parti B, parti C, parti D. Itu adalah hak tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan juga ada hak kepada kerajaan yang kita bina. Kerja dengan sempurna, kerja dengan profesional, kerja dengan penuh amanah. Rakyat pun begitu juga. Mereka tidak wajar dihukum akibat daripada perbezaan politik. We have to give what is due to them. What is due to rakyat. Ada juga yang bertanya, kenapa semasa pemberian dana raya itu ditangguhkan sekejap, lepas tu dia buka balik, lepas tu macam ada tidak lancar di situ. Saya nak sebut contoh apa yang berlaku. Bila kita lihat penerima sesuatu bantuan, senarai yang diterima ini, Masya Allah, ramai dah, tetapi tidak mewakili rakyat yang sepatutnya yang diterima atas faktor-faktor politik. Senarai yang ada orang tak masuk, ada orang diblok nama dia oleh JKK, macam-macam. Bila kita naik, kita perlu betulkan keadaan ini, maka perlulah kita buka permohonan baru, kerana mereka yang tercicir, dicicirkan ada dalam masyarakat kita. Kita tak boleh nafikan semua ini berlaku. Sebab itulah kita perlu mengambil masa dan buat penambahbaikan untuk membetulkan kelemahan yang telah ada sebelum ini. Kerajaan digital di masa depan ini benda yang agak kompleks. Semua pihak bercakap mengenai Industrial Revolution 4.0. Saya pun tak tahu apakah benda Industrial Revolution 4.0. Apatah lagi rakyat di bawah, apakah benda tahu Industrial Revolution 4.0. Tapi semua orang bercakap dan semua menuju ke arah itu. Sebab itulah kita di negeri Terengganu daripada atas sampai ke bawah perlu merangka plan dan strategi bagaimana kita nak berdepan dengan Industrial Revolution 4.0, supaya bila sampai waktu dan ketikanya semua ini dilaksanakan di seluruh dunia, kita tidak tertinggal. Apa? Wallahu alam, sama-sama kita tengok. We prepare ourselves. Dan saya difahamkan banyak sudah pelaksanaan kerajaan digital dibuat. Mesyuarat, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri juga dilaksanakan secara digital. Di peringkat daerah, di peringkat agensi pun ada dah perkara-perkara yang demikian. Ini boleh diteruskan, termasuklah to empower rakyat. Contoh masalah yang ada. Baru ni masa kita nak register baru senarai dana raya, kita suruh dia pergi ke pusat khidmat DUN atau majlis daerah atau di mana sahaja, cyber cafe. Rakyat di bawah ni, kalau macam kita semua yang pakai smart-smart pada hari ini tak apa. Tetapi rakyat kita ni, ada yang internet pun tak pernah buka. Bila suruh pergi cyber cafe, menatang apa cyber cafe? Minta maaf bahasa Terengganu lah. Apakah benda cyber cafe? Suruh pergi buka internet, masukkan maklumat, tak reti, klik ni tak reti. Semua pakai reti tulis je. So, kita kena sediakan rakyat kita dengan, bukan sekadar menyediakan kemudahan itu, tetapi menyediakan maklumat dan cara bagaimana untuk menggunakan maklumat itu.
Seterusnya, fokus utama pembangunan ekonomi negeri Terengganu. Yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan baru dalam masa 4 tahun, 5 tahun ini, di mana kita menyasarkan 5,000 pekerjaan dan usahawan baru setahun. Tanggungjawab semua pihak. Di PBT ada, di agensi ada, di GLC pun ada, di pihak kerajaan pun ada, di pihak JKK pun ada, di pihak majlis pun ada. Kita perlu membuka minda bahawa sediakan pekerjaan itu bukan sepenuhnya bermaksud kita buka kilang, satu kilang. Lepas tu kilang tu perlu 1,000 orang pekerja, maka kita pun kira ada 1,000 pekerjaan. Buka kilang satu lagi di Setiu pun perlu 1,000 pekerja, maka 2,000. Bukan begitu pengiraan sepatutnya. Apa yang sepatutnya kita buat ialah itu adalah salah satu, dan peluang yang kita bina kepada rakyat kita menjadi usahawan, menjadi supplier di kawasan industri, boleh buka kantin, boleh menjaja di bawah esko penjaja, boleh menjadi chargeman, boleh menjadi penyelenggara landscape. Ini adalah usahawan-usahawan baru yang perlu kita reka cipta, dan mereka juga adalah termasuk dalam penyediaan peluang pekerjaan. Jadi satu kilang yang dibuka perlu 1,000, sebenarnya bukan 1,000 yang kita lahirkan. Kita perlu lahirkan 1,500 daripada pekerjaan yang ada 1,000 itu. Inilah yang kita nak buat di semua tempat. Sebab itulah saya dalam perbincangan dan rakan-rakan ahli majlis mesyuarat juga menyebut, contoh, kalau kita buat masjid, kalau ada ruang di kawasan itu yang tak melibatkan tanah wakaf, umpamanya, ini contoh, dibuat satu kios, beberapa kios untuk rakyat ibu tunggal ke, orang susah ke, ataupun orang tua ke yang sanggup berniaga, buka kedai jual 3-in-1 air kat situ saja. It helps them. Kita menyediakan ruang-ruang kepada rakyat. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita telah di-approach oleh banyak pihak untuk membangunkan projek silika, untuk membesarkan industri oil and gas and steel di negeri Terengganu. Dan insya-Allah kita rasa committed, dan saya percaya semua di hadapan saya ini committed untuk menjayakan plan itu, insya-Allah. Menarik pelaburan berimpak tinggi berasaskan revolusi industri 4.0. Sektor-sektor strategik yang saya sebut di Dewan baru ini, antaranya ialah lembah silika. Sebagai satu contoh, ini pada hari ini kita ingin melihat bagaimana cara untuk kita berfikir. Kita ada option. Contohnya pasir yang kita angkut, kita jual ke orang. Angkut, jual. Kita boleh duit. Mudah. Satu cara lagi ialah pasir ini kita tambah value, added value, dengan kita buka kilang, buat kaca umpamanya, atau sebarang industri yang berkaitan dengan pasir, maka kita boleh create job, melahirkan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Bukan sekadar kita boleh ekspor pasir, tetapi kita boleh buka kilang itu, kilang ini. Inilah yang ingin kita tarik pelaburan, bukan just for the sake of pelaburan, cantik atas kertas yang boleh kita sebut kepada rakyat. Tahun ini kita telah menerima FDI sebanyak 8 bilion. Cantik pada laporan keuangan, cantik pada kerajaan negeri yang akan menjawab kepada rakyat. But where does it goes? 8 bilion, oh bagus. Rakyat pun tanya, dan saya boleh apa? Tidak ada partisipasi rakyat. Inilah yang kita kata, kita tarik juga pelaburan berimpak tinggi, biar ada kepentingan untuk rakyat. Seterusnya, menyediakan kepakaran belia-belia Terengganu. Ini perlu juga menjadi fokus
utama kita supaya kita membantu anak-anak muda kita. Antara soalan yang saya tanya bila saya turun ke daerah-daerah, saya tanya kepada OCPD, apa masalah bilia-bilia kita? Adalah jawapan-jawapan itu, berlaku penurunan kes itu, kes ini, alhamdulillah. Tetapi satu perkara yang masih lagi menghantui bukan sekadar negeri Terengganu kita tapi seluruh negara adalah mereka yang menjadi doktor sendiri. Anak-anak muda kita menjadi doktor sendiri. Orang panggil Doktor Mat, sepatutnya dia panggil Mak Doktor. Cocok sendiri, ada jarum cocok sendiri, minum sendiri, prescribe sendiri, makan ubat batuk lah apa ke benda. Masalah. Kenapa masalah? Macam-macam. Masalah keluarga dan semuanya, kita bahas panjang. Ada juga tak nafikan yang bekerja pun ada masalah yang sama. Tetapi kita perlu sediakan belia-belia kita ini dengan kemahiran, kepakaran. Tanggungjawab kita supaya mereka boleh terlibat dan mungkin sampai satu peringkat. Saya dipahamkan ada satu institusi bawah kerajaan negeri, pengambilan ada satu kursus itu baru ni 2 orang masuk. Saya tak nak sebutlah yang mana. Kos lain-lain ni banyaklah. Ada satu kosnya 2 orang. Sedangkan kalau kita pergi ke kampung-kampung, ramai ada orang kita, anak-anak muda kita yang tercicir pendidikan. Tetapi tak buat apa. Duduk termenung kat rumah. Ramai. We can help them. Kalau perlu kerajaan negeri keluarkan dana untuk berikan bantuan supaya mereka belajar dan kita bagi allowance. We are going to do that. InsyaAllah dengan penerimaan royalti minyak, insyaAllah. So, itu antara perkara-perkara yang akan masuk dalam agenda kita. Biar mereka boleh belajar. Apa jua? Yang boleh belajar pergi universiti, pergi universiti. Yang tak boleh universiti, mereka perlu pergi ke JMI. Mereka pergi ke TATI. Mereka perlu pergi MFI, Malaysia French Institute. Mereka perlu pergi ke TESDAC. Kita gerakkan rakyat di bawah anak-anak kita ni biar pergi supaya akhirnya bilangan yang tercicir untuk mendapat kemahiran ini dapat kita minimalkan. Seterusnya, meningkatkan pendapatan isi rumah, mengekalkan pertumbuhan KDNK pada kadar 5% minima untuk 4 tahun berikutnya. Rendah orang kata 5%. 2017 is already 5.9. We may have later 6.5, 7.5. But the figure sometimes misleading. Boleh mengelirukan. Kenapa? Kerana rakyat duk tanya di bawah. Baguslah peningkatan ekonomi 7%, 8%. Tapi apa kami dapat? Apa hidup kami berubah ke tidak? Dia kata tak berubah juga, sama. Sebab itu kita ingin meningkatkan pendapatan isi rumah. Cara bagaimana? Ada strategi, ada pelaksanaan yang akan kita go through. Bukan hari ini, tetapi selepas daripada ini. Tuan-tuan akan turut bersama boleh memberikan pandangan dan cadangan. Kerana tuan-tuan lebih tahu di agensi masing-masing. Dan yang akhirnya yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, apa yang membezakan apa yang kita buat pada hari ini dengan keadaan yang lepas? Tuan-tuan mungkin kata, ialah kerajaan negeri yang baru naik kerajaan, lepas tu buat ucap pertama macam ni, beritahu apa nak buat. 5 tahun lagi orang lain pula buat benda yang sama. Itu adalah rutin yang dia buat, tetapi tidak ada apa-apa. Semua bercakap cantik-cantik, nak buat itu, nak buat ini. Saya memberi komitmen bersama dengan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, bersama dengan adun-adun dan pentadbiran kerajaan, bahawa apa yang ingin kita bawa di negeri Terengganu pada kali ini bukan sahaja cantik dari segi perancangan, plan, dasar, prinsip,
Tetapi yang penting yang membezakan kita dengan orang lain di tempat-tempat lain adalah pelaksanaan. Semua, tak ada kerajaan negeri, kalau tuan-tuan pergi sampai ke Penang ke mana, tak ada rancangan dia buat yang tak baik untuk rakyat. Ada ke tidak? Tak ada. Tak ada untuk rakyat. Semua baik. Tetapi yang membezakan bagus atau tidak, kesan kepada rakyat okey atau tidak, ialah pelaksanaan. Kalau kita boleh di negeri Terengganu ini, yang menjadi syarat utama tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku penyelewengan, tidak berlaku pembaziran, tidak berlaku masalah-masalah yang menyebabkan projek itu lambat disiapkan, dan tidak berlaku ketegangan. Itulah yang membezakan kita dengan orang-orang lain di waktu yang lepas. Dan inilah komitmen yang setiap, bukan sahaja ketua kerajaan perlu berikan, tetapi seluruh di antara kita perlu ambil komitmen ini. Barulah kita boleh membina negeri Terengganu yang maju, berkat dan sejahtera. Tugas tidak mudah. Sebab itulah antara perkara yang saya sebut ialah approach yang kita nak buat bukan sekadar top bottom approach, tetapi bottom up. Kita dapat pandangan dan suara daripada pelaksana, tuan-tuan. Pandangan dan kritikan daripada ahli-ahli kita di bawah, rakyat-rakyat kita di bawah. Yang kita lancarkan pada hari ini, e-cadangan negeri Terengganu.gov.my. Untuk rakyat, dia boleh pilih. Selepas pada ini, kita akan perincikan portfolio mana, ruang mana. Dia nak bagi cadangan mengenai infrastruktur, dia boleh bagi cadangan. Dan kita akan ada mekanisme untuk melihat cadangan-cadangan daripada rakyat sendiri, bottom up, selain daripada pelaksanaan horizontal approach dan top down approach. InsyaAllah kita sama-sama bina negeri Terengganu kita ini. Tugas tak mudah, yang akhirnya ialah apa yang kita buat ini, saya buat dan seluruh kita buat di sini adalah melaksanakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya adalah untuk mencapai mardatillah, keredaan Allah. Kerana siapa kita sebagai manusia, sebagai menteri besar, siapa kita? Kita adalah sama di sisi Allah. Yang membezakan ialah tugas dan tanggungjawab. Dan akhirnya kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu kita menghadap Allah pada waktu itu dalam keadaan Allah tanya, buat atau tidak? Tanggungjawab. Culah atau tidak? Tanggungjawab. Tak mampu untuk kita dapat menjawab di hadapan Allah, apatah lagi seorang menteri besar, apatah lagi seorang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Kerana itu, bantulah kita semua untuk sama-sama menggerakkan kerajaan yang kita bina ini untuk kepentingan seluruh negeri Terengganu secara khususnya, dan kita nak jadikan contoh kepada negeri-negeri yang lain yang ada di seluruh Malaysia, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.